Halo, selamat malam. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke podcast saya, podcast DA. So, saya akan sambung episod 2. Ya, teruskan mendengar. Okay, bye. Okay guys, bersama dengan saya pada hari ini kita nak lagi sambung dengan podcast kita, episod kedua tentang Surrounded by Psychopath. Okay, episod kedua ni kita nak bincangkan lebih kepada penyelesaian masalah lah kan. Macam mana kita nak jaga diri kita daripada psikopat yang cuba nak manipulate kita. Okay, so kita teruskan lagi dengan buku ni di mana penulis mengatakan bahawa ada 3 cara untuk kita melindungi diri kita daripada serangan ni lah. Antaranya kita kena increase ataupun kita kena meningkatkan self awareness kita. Kemudian kita kena belajar macam mana untuk kita kenal the psychopathic behaviour ni, dan juga kita kena hormatlah diri kita. Kita kena sayang diri kita. Okey. Ini semua adalah 3 poin penting yang kita akan bincangkan. Okey, antaranya kita kena kenal the personality yang orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita kena kenal juga siapa diri kita sebenarnya. Okey, manusia ni ada banyak personality. Okey, personality kita ni bermain dengan warna juga. Personality kita described by warna dalam menggunakan DISC language. Okay. So kat sini ada pelbagai warna, antaranya merah, kuning, biru, hijau dan ada warna lain tak? Oh tak ada. Okay. Okay, dia bagi personality untuk orang merah. Orang merah ni dia rasa diri dia memang berkeyakinan tinggi dan dia rasa aku memang smart. Macam tu lah kan. Orang merah adalah orang yang sangat kata berkarisma dan sangat-sangat patuh ataupun ikut arahan. Dan mereka ni adalah orang yang orang kata perfectionist. Mereka tahu macam mana nak bezakan situasi. Contohnya mereka tahu nak buat keputusan sama ada ia melibatkan emosi ataupun professionality. They know how to differentiate both condition. Dan orang merah ni biasanya kita boleh tengok pada bos-bos lah kan. Dia bukan isu kecil tak kecil. Bagi dia professionality tu adalah penting. Dan kemudian orang merah juga dia pandai macam ni. Dia pandai nak asingkan emotion dan juga professionalism. Contohnya you adik I, you kerja dekat company I tapi you buat hal I still kena tegur you. Dia tak boleh macam tak apalah biar je dia buat salah, it's okay. No. Dan biasanya orang merah ni kadang-kadang orang cakap mereka ni kurang ajar dan tak hormat orang lain. Tapi sebenarnya orang merah ni really care about you. Walaupun despite dia garang semua tu kan. Tapi they really care about you. This is orang merah. Marah dia ataupun bising-bising dia dekat kita tentang kerja itu bukanlah bermakna dia benci ataupun dia suruh kita dipecat ke apa, tak ada. Dia lebih kepada nak membetulkan kita sahaja. Itulah orang merah. Kemudian kita masuk kepada orang kuning. Orang kuning pula dia lebih kepada kreativiti dan inovatif. Orang kuning ni dia suka cari macam ni dia suka buat benda daripada scratch dan dia sangat kreatif. Biasanya dia kurang lah masalah dengan orang kan. Tapi orang kuning ni kita banyak nampak dia orang ni memanglah kreatif tapi dia orang ni kelam kabut tau. Kreatif tapi kelam kabut. Yang mana mereka rasa mereka dah buat yang sebaiknya dengan kerja mereka tapi bila diorang submit kerja tu, orang lain pula yang kena cover ataupun repair kerja dia. Sebab adalah benda yang imperfect kat situ kan. Dan kemudian kita masuk pada orang hijau. Orang hijau ni dia lebih kepada personality of people pleasant. Dia suka please people. Dia tak suka konflik. Dia suka macam baik dengan orang ni, baik dengan orang ni. Dia tak kisah pun orang tu nak bergaduh ke, nak berperang ke, sama dia janji dia tak ada masalah dengan kedua-dua pihak. Orang hijau ni dia people pleaser yang sometimes macam tak masuk akal lah. Sampai boleh menundukkan maruah dia kepada orang lain semata-mata dia nak dapatkan ataupun dia nak elakkan konflik tu. Dia bukan nak dapatkan tapi dia nak mengelakkan konflik tu. Dia sanggup lah
isap darah orang tu pun agaknya kan. Macam tu lah dia punya perumpamaan dia, orang yang personality hijau ni. Para bos menyampah lah tengok orang personality hijau. Yes, kalau kita superhero kita tengok bagusnya orang yang personality hijau tak suka gaduh-gaduh kan. Tapi kita sangat takut kita risau dengan people pleaser ni sebab mereka ni adalah orang yang sangat berpotensi untuk menjadi mangsa buli ataupun mangsa psikopat di tempat kerja. Dalam personality warna sendiri, people pleaser adalah orang yang paling berpotensi tinggi untuk dipergunakan dan dimanipulasi oleh psikopat. Dan kemudian kita masuk kepada personality biru. Yang mana biru ni pun kita panggil dia perfectionist juga. Sebab dia ni kalau buat kerja memang detail. Tapi dia tak macam orang merah. Kalau merah dia sangat macam type A personality. Type A personality which kerja dah lah perfect, detail. Lepas tu dia nak on time, dia tak suka lambat-lambat, dia tak nak procrastinate. Dia akan jadi orang yang, dia memang orang yang proaktif which is dia akan cuba buat something yang baru. Dia tak boleh duduk diam, dia rasa dia kena bagi every idea dekat semua benda yang dia buat. Kalau dia dah habis kerja, dia akan cari kerja baru untuk buat. Itu type A lah. Maksud saya red personality lah. Tapi kalau blue personality, dia lebih kepada dia buat kerja very detail, very bagus tapi dia tidak tegur atau marah orang. Blue personality ni dia lebih kepada buat kerja diam-diam. Janji kerja aku perfect. Aku buat kerja aku sendiri. Kalau kau punya kerja tak perfect, dia tak banyak cakap lah. Dia lebih kepada macam, tak apalah aku settlekan, aku buat kerja aku. Janji kerja aku siap, kerja aku perfect. Aku hantar kat kau mesti biasanya perfect. Yes, dan biasanya perfect. Kalau kita tengok pada personality yang kita belajar sekarang ni, manusia itu mempunyai pelbagai ragam. Kalau personality kita semua sama, bosanlah hidup kan. So, anda adalah personality yang mana satu? Anda merah ke, biru ke, hijau ataupun kuning? Okay. Tak salah pun jika anda memiliki personality apa sekalipun, kerana hidup kita ni tidak salah untuk kita memiliki apa jenis personality sekalipun. Garang ke, apa ignorance ke. Janji kita tak susahkan hidup orang lah kan. Taklah menyusahkan hidup orang sangat. It should be okay because this is our God's creation. Apa yang Allah bagi kat kita tu kita kena hargai lah kan. So kita tak payahlah macam mana based on personality yang kita tengah belajar ni, kita tak payahlah rasa lemah dengan diri kita. So ibrah daripada cerita saya yang panjang lebar ni adalah untuk kita terima diri kita apa adanya. The lowest quality yang kita ada tu kita improve lah. Bukanlah nak cakap kita ni tak pandai ke kita apa. Fitrah manusia adalah dia nak jadi baik. Tak ada orang pun milih untuk jadi jahat sebenarnya. So kita boleh improve diri kita. So kita improve diri kita. Okay. Kita develop diri kita. However teruk kita sekalipun. Okay. Macam contohnya. Kita ni kaki bangku. Okay. Kalau setengah culture. You kaki bangku. You are not accepted at the school ataupun di community kan. But who cares? Kaki bangku lah. Mungkin I pandai IT. I pandai hacking. Okay, I ni belajar pun bodoh, dalam bodoh sukan pun bodoh juga. Okay, kalau benda macam tu, you rasa macam you are a loser, jangan fikirlah pasal loser tu. But then you cuba cari talent yang you ada. Sebagai contoh, memang bodoh sangat benda tu. Tapi, I pandai melukis. You think melukis tu satu benda yang sia-sia ke? Kalau tak ada this art people dunia kita ni tak berwarna, dunia kita ni tak cantik, kita pun tak ada rekaan terbaru. And mereka adalah orang yang memainkan peranan yang penting sebenarnya dalam seni, dalam mencantikkan dunia ni kan. Everything yang you ada, kebolehan yang you ada tu, itu adalah kelebihan you. And please appreciate anything yang you boleh buat. Saya pernah jumpa orang macam tu. Semua tak tahu, study tak pandai, drawing pun tak pandai, everything tak tahu. Tapi dia buka salon, dia berjaya. Dan dia dia memang ada talent lah dalam manicure, pedicure, mencantikkan kuku, mewarnakan kuku orang dan potong rambut orang. Ada fashion rambut yang memang cantik sangat dia boleh buat. Macam overseas.
Tapi selalu dia kat Singapura. Jangan tanya saya kat Malaysia kat mana? Tak ada, kat Singapura. Okay, kenapa saya sangat tekankan tentang appreciating yourself dalam podcast kali ni? Kerana ini ada berkait dengan ini adalah berkait rapat dengan macam mana kita nak kawal ataupun kita nak protect diri kita daripada psikopat. Okay, for your information psikopat ni, diorang ni sangat suka attack orang yang lemah. Lemah yang macam mana? There are people yang dia lemah tau. Dia ni cacat. Okay. Orang cacat je kita panggil orang yang lemah kan. Tapi bukan lemah mental. Orang yang lemah fizikal, dia tak lemah mental, dia still kuat lah kiranya kan. Tapi psikopat dia akan attack orang yang lemah mentalnya instead of lemah fizikal. Dia memang suka lah. Sebab apa? Dia suka ambil kesempatan. Okay, contoh kan, you tak percaya ke diri you. You rasa family you broken, you tak pandai. You ni berdosa sebab banyak benda. Bukan. You dapat banyak calamity disebabkan dosa-dosa you. Orang-orang macam ni lah. Orang-orang yang selalu rasa diri dia lemah. Diri dia nothing. I am nothing. Orang macam ni lah biasanya akan menjadi target paling disukai oleh psikopat. Dalam buku Thomas Erikson ni pun ada dia listkan beberapa ciri-ciri pekerjaan yang sangat berkait rapat atau ada tendensi untuk menjadi seorang psikopat. Dalam list dia listkan pekerjaan pertama yang paling psikopat biasanya dijumpai adalah CEO. CEO company. CEO memanglah orang yang nak jadi CEO ni dia bukan orang yang lemah mental. Dia kena orang yang pandai manipulasi orang, sebab orang yang pandai manipulate orang ni dia memang bagus dalam negotiating with anything lah. Negotiate apa-apa pun dalam making a decision. So CEO kemudian lawyer. Lawyer confirm. Lawyer cakap apa pun kan kita percaya. Dan kemudian orang media. Alamak. Orang media, sama ada dia kerja di TV atau radio. Yelah media kan, dia punya influence dia tinggi. Contohnya pelakon. Founder produk, mereka ambil pelakon sebagai duta. Duta ni adalah orang yang represent ataupun testimoni yang paling-paling tinggi, yang paling-paling bagus yang ada untuk produk mereka tau. Contohnya saya ambil Zul Arifin untuk saya jadikan duta kain pelikat saya jual kan. Oi, confirm bersepah lah orang kat luar order kan. Contoh kan, sebab yelah aktor ni dia punya kehidupan tu macam dekat dengan kita, sebab banyak je personal information dia yang leak kan kepada media. So kita rasa macam kita kenal dia. Jadi dengan cara tu mudah untuk dia manipulate kita. Walaupun sebenarnya duta saya tu tak suka pun pakai kain sarung, dia menyampah. Siapa je tak tegur dia nak beli. Semua orang macam, artis tu pakai, kita kena pakai juga. Okay. Kemudian, kita tengok orang sales. Orang yang jual-jual ni. Biasa orang insurans lah. Dia bina hubungan dulu. Dia berkawan dengan orang tu. Dia buat baik. Lama ambil masa, barulah dia jual produk dia. Kemudian, pekerjaan yang lain ialah surgeon. Doktor lah. Basically doktor lah. Wow, kalau kat negara Asia ni, doktor ni adalah satu pekerjaan yang sebab kata orang dihormati oleh semua orang. Okey. Kita tengok doktor lah kan. Okey, kalau dekat negara Asia, doktor adalah satu pekerjaan yang sangat dihormati oleh semua orang, dipandang tinggi. Kalau orang tanya anak kau kerja apa? Anak aku doktor pakar. Anak aku doktor. Kau tak payah cakap doktor pakar. Kau HO je pun. Kau tak payah cakap HO. Anak aku kat mana sekarang? Oh, anak aku dekat Russia. Belajar dekat Volgograd. Wah. Anak aku study apa? Anak aku study medik dekat Russia kan. Terus bangga. Orang yang dengar tu pun macam, hebat. Russia. Belajar medik lagi. Ataupun tak payah pergi Russia. Belajar kat UKM je. Okay. Anak kau buat apa sekarang? Anak aku study kat UKM. Oh, bidang apa? Bidang medik. Oh, hebat. Orang Malaysia ke, orang Asian ke, diorang memang sukalah kerjaya doktor ni. Kau cakap lah apa pun, diorang akan percaya kan. Kalau doktor tu kata kaki kau patah,
Tapi kaki kau retak je. Dia kau percaya bulat-bulat apa yang doktor cakap. Pekerjaan seterusnya ialah ustaz dan ustazah. Ataupun padri, father-father di church dan juga monk. Orang-orang agama lah. Senang ceritanya orang-orang agama. Tak nak sebut banyak lagi kan masuk kepada Yahudi pula. Okay. Orang-orang agama ni adalah orang yang paling tinggi. Orang yang paling dipandang tinggi di dalam masyarakat lah. Dan diorang ni ada apa orang kata, dan mereka orang agama ni ada possibility yang tinggi untuk menjadi seorang manipulative person. Tak payah cakap banyak Cuba tengok kalau ustazah yang cakap pasal kiamat kan. Ustazah cakap pasal dosa, kau menangis-nangis kau. Contohnya dia kata, kembalilah kita kepada Allah kan. Kalau kita tak taubat nanti Tuhan balas kita masuk neraka. Ya Allah, bayangkanlah dekat padang mahsyar tu untuk tunggu lama-lama. Sebab apa? Kita ni akan mendengar kata-kata dia tu tau. Dia sangat influence tau. Kita sangat macam terpengaruh tau. Bila kita dengar dia cakap tu, kita macam, ya Allah, kalau aku tak dengar lah cakap ni, kalau aku masuk neraka. Sesungguhnya aku adalah hamba yang berdosa. Hey, come on. Saya ada satu cerita yang menarik tentang orang agama ni. Yang manipulatif ni orang agama lah. Okay. Saya ada seorang kawan. Bukan kawan sangat lah. Dia kenalan je sebenarnya. Kenalan yang jadi kawan lah. Pernah saya sebutkan nama dia. Bukan. Saya pernah mention pasal kenalan ni masa episod 1 hari tu. Yang mana dia ni seorang yang saya nampak ada ciri-ciri psikopat yang narsisis. Saya ingat lagi waktu tu saya baru je mental breakdown sebab parents saya meninggal kan. Mak saya dah tak ada. Jadi saya rasa teruk sangat dan kemudian saya pun gagal untuk fly ke masa tu. Saya gagal untuk fly ke overseas untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan waktu tu. Dan waktu tu bukannya gagal sebab kau ni bodoh belajar, tak. Tapi gagalnya sebab masalah kewangan lah. Dan apa ni, saya kena jaga nenek saya. Saya kena take care of everything kat tempat saya lah. Saya tak boleh tinggalkan country. Sebab saya ada tanggungjawab yang besar lagi dekat Malaysia ni. Dan kemudian waktu tu saya banyaklah benda yang berlaku kat saya yang memang saya rasa saya ditarik habis ke dalam tanah lah. And waktu tu macam semua benda scattered. Semua benda hancur. Macam impian dan harapan dan cita-cita saya yang menggunung tinggi semuanya hancur begitu saja. Dan saya keseorangan. Saya tak ada siblings dengan saya. Saya tak ada saudara mara yang ada di sekeliling saya. Saya tak ada siapa-siapa. Saya seorang-seorang je bangun balik. Dan saya bersyukur saya adalah few kawan-kawan yang memang baik. Walaupun mereka tak berduit. Masa tu semua masih belajar lagi. Tapi support yang saya dapat tu quite bagus lah. And nak jadikan cerita, si psikopat ni, perempuan ni, saya kenal dia di universiti dulu. Saya tak sekelas dengan dia. Dia hanyalah random people yang ada saya jumpa kat street atau koridor saja. Kutuk kekurangan saya sebagai contoh. Saya tak tahulah kenapa. Okay. Antara kutukan dia dekat saya kan, bukan kutukan sumpahan tau. Kutuk, mengutuk, marah, keji saya adalah waktu dia nak pergi umrah waktu tu. Dia dapat pergi umrah naik Etihad Emirates flight yang mahal tu kononnya lah kan. Tu pun sebab ada orang sponsor dia, pakcik dia kaya. Ni kalau dia dengar podcast ni, mohon dengar betul-betul benda ni. Ini penting untuk awak dengar sebenarnya. Untuk awak pulihkan diri awak balik. Okay. Saya ingat lagi kawan tu pernah cakap dekat saya waktu dia buat kenduri umrah dia lah kan. Kenduri nak pergi tu. Dia kata, awak ni tak dapat pergi umrah macam saya. Dan rezeki awak tu tak murah macam saya. Sebab awak banyak buat dosa dengan saya. Dan kawan ni, bila dia cakap macam tu dan banyak lagi benda-benda lain atau insiden lain yang dia pernah cakap macam tu. Yang mana kau ni, kau jadi macam ni sebab kau berdosa. Kau jadi macam ni sebab dosa kau. Kau jadi macam ni sebab dosa kau. Kau jadi macam ni sebab kau sejahat. Kau jadi macam ni sebab orang doakan kau yang tak baik. Kau jadi macam ni sebab gitu. Kau jadi macam ni sebab gitu. Saya pun berapa kali dengar. Dan benda tu sebenarnya dia really break my emotion lah. Saya daripada seorang yang very ignorant dan bersemangat untuk hidup. Well, despite my condition pun.
saya jadi terus lemah semangat dan depressed tau. Sebab saya rasa macam hidup saya ni tak bermakna. Saya ni orang yang jahat, sebab itulah mak bapak saya diambil. Saya ni macam-macam lah. Maksudnya semua salah saya. Semua salah saya. Waktu tu tau. Tapi bila saya bercerita dengan kawan saya, Indonesian friend lah, kawan foreigner kan. Dia selalu jadi pendengar yang setia dengan saya dan dia cakap, I think it's time for you to get rid lah of her. Sebab dia sangat toxic. Kata-kata dia tu memang tak betul. You know what? My Indonesian friend ni, dia seorang yang sangat positif. Dia bukanlah orang agama pun. Dia semayang memang tak tinggal lah. Tapi dia bukanlah pakai tudung labu pun. Tak pun. Dia seorang yang casual, yang happy go lucky. Tapi dia still jaga agama dia. Dia still tahu batas dia kat mana. Dia, Masya Allah. Dia dah lah pandai. Belajar pandai. Dengan orang pun baik. Berwawasan. Boleh cakap banyak benda bagus yang ada kat budak Indonesia ni. Walaupun dia tak usung kitab merata tau. Saya saksikan dia seorang yang tak pernah tinggal semayang. Dan seorang yang sangat baik dalam kata-kata dia. Very, very contradict tau dengan kawan yang berpenampilan agama tapi macam syaitan lah, sorry to say. Alhamdulillah lah, sebab orang kata Allah temukan dengan orang yang tepat kan. Dan sebab tu dah saya boleh survive belajar sampai master. Nak compare dengan kawan yang seorang tu, nasib baiklah Allah jauhkan saya dengan dia. Jarak kami jauh, kami tak selalu jumpa, hanya berhubung melalui mesej. Sebab Allah knows best. Kalau lah saya duduk dengan orang macam tu pada jangka masa yang lama dan rapat, saya rasa tak lama lah saya memang bunuh diri lah kot saya lepas tu kan. Sometimes there are people yang kita rasa macam bagus je dia dekat kita. Especially kalau orang berpenampilan agama kan. Kita rasa macam kita nak duduk dekat dengan dia. Tapi kan, trust me. People yang ada dengan kita, maksudnya person atau individu yang duduk dekat dengan kita tu, bukan dinilai melalui pakaian ataupun presentation dia sebagai orang agama. Atau orang alim. Atau orang warak. No. Kita kena tengok adab dia dengan orang, akhlak dia dengan orang. Barulah kita boleh nak conclude dia nak jadi kawan kita ataupun kita kena jauhi dia. Sebab ramai tau orang yang kononnya mengaku religious lah, orang agama, tapi dia manipulit orang dan mempergunakan orang lain dan mendatangkan mudarat dekat orang lain. Orang baik yang saya nak maksudkan di sini ialah bukan orang yang bertudur labu, okey? Tapi penilaian baik itu adalah bagaimana mereka tu melayan kau. Melayan kau dengan ikhlas. Maksudnya mereka menerima kau seadanya. Mereka bukan datang kat kita semata-mata untuk mencari benefit tau. Ataupun kita ni sebagai host dan dia nak feed on host. Tak. Dia memang ikhlas lah kawan kita. Kita sendiri boleh rasa. Trust your instinct dalam psikologi 70% is decision making tau. Decision ataupun analytic. Dan 30% daripada 100% of decision making itu adalah trust our instinct ataupun naluri kita. Dan psikologi sendiri, dalam psikologi sendiri kita appreciate instinct kita appreciate naluri kita. Insting tetap kena ada, kata hati tetap kena ada. Kalau rasa tak sedap tu, pergilah jauh. Kita manusia tahu. Despite any perasaan, any personality yang you ada pun kan, despite your weakness, kita boleh rasakan layanan terhadap diri kita tu adalah betul ataupun layanan itu adalah sangat salah. Kita boleh merasakan. Dan apa yang saya rasakan dengan kawan saya ni, itu adalah sangat salah. Which is kawan saya, abuse saya dari segi mental, itu adalah sangat-sangat salah. So apa yang boleh buat ialah, orang macam ni get rid. Okay? Kalau korang yang dengar ni, ada kawan-kawan yang memang teruk macam ni, yang sentiasa menjatuhkan diri kau, yang selalu tidak percaya dan undermine diri kau, kebolehan kau, potensi kau. Buat apa yang tepat tu kau buat ialah kau umban dia jauh-jauh dalam gaung ataupun kau masukkan dalam tanah. Bukan secara fizikal. Aku umpamakan, maksudnya tolonglah buang dia orang ni jauh daripada hidup kau. Kalau boleh block. Facebook block. Telefon block. WhatsApp block. Everything kau block je. Kalau kau tukar nombor, kau tukar je nombor. Dan kalau katalah satu hari nanti dah famous pun kan, dan dia ni akan cari kau sebab nombor telefon kau tu dah famous ke, dia stalk kau ke apa,
Kau buat je report polis. Orang macam ni biar polis je yang tangani diri dia. So what you can do untuk kita jaga diri kita daripada orang-orang psikopat macam ni ialah, pertama sekali kita kena suka diri kita. Sebab tu bila saya mention tentang personality tadi, saya nak beritahu dalam dunia ni manusia ada pelbagai ragam. Manusia mempunyai pelbagai personality. Okay, manusia mempunyai pelbagai personality yang mana setiap orang berbeza tapi unik, yang kita perlu appreciate setiap manusia. Termasuk kita appreciate diri kita sendiri. Okay, yang pertama kita memang kena sayang lah. Kita kena suka diri kita, dan kemudian yang kedua kita kena sayang diri kita. Despite any kekurangan yang kita ada, kita kena sayang sangat diri kita. Biarlah orang nak cakap kita tak cantik ke, kita ni anak orang miskin ke, kita ni mak bapak kita tak dadah ke, sayang diri kita dulu. Kalau kita sayang diri, apa kita buat, dik? Kalau kita sayang diri kita, kita akan masuk ke langkah yang ketiga, iaitu kita akan majukan diri kita, develop ourselves. Okay, sayang diri ni maksudnya kita majukan diri kita. Orang yang tak sayang diri dia, orang yang sabotage diri dia. Orang yang sabotage diri ni macam mana? Orang yang sabotage diri ni, kalau masa zaman sekolah, orang yang tak nak belajar bersungguh-sungguh, orang yang tak nak buat kerja sekolah, orang yang main-main masa study, dan dia selalu gagalkan diri dia sendiri dengan sengaja. Gagal selepas berusaha bukan sabotage diri. Okay, ingat tu. Tapi kalau gagal sebab sengaja tak nak usaha, sebab memang mensia-siakan hidup tu, mensia-siakan masa, itu gagal yang mensabotage diri. Dan ingat psikopat ni dia suka pada orang yang selalu menganggap diri ni bukan orang yang baik, dan selalu menganggap diri dia orang yang banyak kelemahan. Jadi apa yang perlu buat ialah orang yang sayang diri dia adalah orang yang selalu percaya diri dia ada nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang bagus untuk memanfaatkan. Jadi sebagai manusia yang positif ni, sebagai manusia yang nak develop diri dia, apa yang anda perlu buat ialah anda harus buktikan pada diri anda sendiri, bukan pada orang lain. Buktikan yang anda sebenarnya lebih dari itu. Anda adalah orang yang baik.